Halo, tingkatan 1, tingkatan 2. Apa khabar semua? Okey, kita jumpa lagi dalam kelas mingguan kita. Okey, untuk hari ini kita akan belajar larutan. Okey, masih anda ingat kita sudah habiskan penyejatan 4 faktor. Okey, 4 faktor yang sangat senang. Okey, kita sudah belajar larutan. Okey, apa maksud pelarut, zat terlarut dan larutan. Okey, dan kita sudah belajar 3 jenis larutan: cair, pekat dan tepung. Okey. Ingat Okey, hari ini kita akan belajar 3 jenis campuran. Okey, kita sudah belajar larutan. Okey, yang satu jenis, ada 2 jenis lagi iaitu koloid dan ampaian. Okey, koloid dan ampaian. Okey, kita tengok larutan. Okey, apa maksud larutan? Kamu ambil garam, letak dalam air, larutan. Garam air ialah larutan. Okey, apa ciri-ciri dia? Nombor 1, campuran Lutsina. Lutsina maksudnya transparent. Okey, kamu boleh nampak. Okey. Air takkan block apa yang kamu nampak. Okey, kamu boleh nampak terus dalam air. Okey, dia maksud dia lutsina. Okey. So, tiada sedimen. Okey, sedimen maksudnya bahan yang mengenap. Okey, yang dekat bawah. Okey, macam kamu minum Milo, kamu tak kacau, dia akan genap dekat bawah sini. Serbuk akan genap dekat bawah. Okey, so dia tak ada sedimen. Okey. Ini perkataan sangat penting. Homogen. Apa maksud homogen? Maksudnya tiada beza warna. Tak ada sini warna cerah, sini warna gelap. Tak ada. Dia semua sama. Okey, macam air garam, dia tak ada warna lain. Okey, homogen maksudnya semua sama. Okey, zarah kecil dan tersebar secara sekata. Okey, zarah kecil maksud garam bila dia larut dalam air, dia sangat halus, sangat kecil. Okey, oleh sebab itu mata kita tak nampak. Okey, kita tak boleh nampak garam tu. Okey, so dia telus dan jelas. Okey, macam saya kata, okey, kelutsinaran. Okey, adakah dia lutsina? Dia jelas sangat, sangat clear. Kamu boleh nampak semua. Okey, benarkan cahaya melaluinya. Okey, jika kamu ambil cahaya, okey, dia akan menembusi larutan. Okey, larutan takkan stop cahaya. Okey, cahaya boleh lalu macam tu saja. Okey, kehadiran mendakan. Okey, mendakan macam saya kata tadi. Okey, mendakan atau pengenapan. Okey, mendakan dekat bawah ada tak? Okey, tiada. Okey, tiada. Sini sudah cover sikit sorry nota ni ada salah sikit. Okey, so tiada sisa. Okey, garam, jika kamu tak kacau garam takkan mendak dekat bawah. Okey, tak ada sini tak masin, sini masin, takkan. Okey, semua sama. Dia tak macam Milo. Okey, Milo kalau kamu tak kacau, sini akan jadi tak manis, tawar, sini akan jadi sangat manis kan? Okey, air garam takkan sebab dia adalah larutan. Okey, dia tak sama. Okey, contoh larutan garam, larutan gula. Okey, senang. Okey, kita tengok ampaian dulu. Okey, ampaian dulu. Okey, jika kamu ambil air, kamu letak pasir. Okey, tahu pasir? Sand. Okey, kamu letak pasir dalam. Dia akan mendak pergi bawah. Okey, kalau kamu tak kacau, 3 jam tak kacau, pasir tu semua sini. Sini semua air. Okey, jika kamu kacau, dia akan jalan. Lepas tu dia akan mendak semula balik. Okey, so inilah ampaian. Benda yang tak boleh larut, tadi garam boleh larut, pasir tak boleh larut. Kita sebut ampaian. Okey, ampaian. Okey, apa maksud ampaian? Adalah campuran keruh. Apa maksud keruh? Keruh maksudnya saya tengok, macam kotor lah. Macam ada pasir kamu boleh nampak. Maksudnya jangan tulis kotor dalam peperiksaan Sila tulis keruh. Okey. Maksudnya dia tak clear. Okey, dia ada benda berenang dekat dalam. Okey, so terbentuk daripada zarah tidak larut dalam pelarut sebab dia tak boleh larut. Tadi garam boleh larut. Ini pasir dia tak boleh larut. Okey, zarah pepejau termendap ke bawah atau terapung di permukaan. Okey, dia ada dekat sini atau dekat sini, dekat atas macam minyak. Okey, tadi yang sama warna, color sama, kita sebut homogen. Sekarang yang tak sama,
kita sebut heterogen. Okey, homo maksudnya sama. Hetero maksudnya tak sama. Okey, heterogen. Okey, macam saya kata tadi, sini pasir, dia warna perang, warna brown. Dekat atas dia tak ada pasir, warna putih. Okey, macam kamu punya Milo, kalau kamu tak kacau, sini sangat-sangat pekat. Okey, warna dia sangat gelap. Dekat atas ada ais, warna dia sangat cerah, sangat dia tak manis. Okey, sangat tawar. Okey, boleh Okey, so zarahnya lebih besar. Okey, zarah dia besar sebab itu dia tak boleh larut. Tadi garam kecil, dia boleh larut. Ini dia tak boleh larut sebab sangat besar. Okey, legap dan keruh. Apa maksud legap? Legap maksudnya cahaya tak boleh melepasinya. Dia akan halang cahaya. Jika air ni lumpur, tahu apa tak lumpur? Mat. Okey, lumpur, mat. Okey, lumpur, dia akan stop cahaya. Cahaya tak boleh lalu. Dia akan stop cahaya. Okey, so legap. Legap maksudnya cahaya tak boleh lalu. Okey, so sisa ditinggalkan di atas kertas penapis kerana zarah pepejal terlalu besar untuk melepasi kertas penapis. Okey, tahu tak apa tu kertas penapis? Filter paper. Kertas yang kita buat kopi tu. Okey, atau dekat makmal mesti kamu pernah jumpa yang kertas turas tu. Okey, kertas penapis atau kita tulis kertas turas lah. Okey, kertas turas. Okey, dia boleh turas, dia boleh filter. Sebab benda ni sangat besar. Untuk tadi, kertas turas ni, okey, tiada sisa. Dia tak boleh turas. Kamu tak boleh turas air garam Kamu turas air garam, kamu tak akan dapat garam. Tak mungkin. Okey, tapi jika kamu turas, kamu filter pasir, pasir akan nampak. Okey, sebab pasir dia tak boleh larut. Okey, sangat senang. Okey, contoh. Kita tengok contoh. Okey, air pasir. Macam tadi saya kata, air lumpur, mud water. Tahu tak apa tu lumpur? Okey, apa lagi? Minyak yang digoncang di dalam air. Saya campur minyak dengan air. Kalau saya tak kacau dia, minyak akan dekat atas sini. Dia akan asingkan. Okey, lagi darah. Okey, darah kalau kita tak kacau, kamu punya sel darah, sel darah merah, dia akan jatuh dekat atas. Dekat bawah. Okey, boleh? Senang. Okey, jika dia separuh boleh larut, dia separuh tak boleh larut, kita sebut dia kolloid. Kolloid ni pelik sikit. Dia separuh larutan, dia boleh larut. Separuh ampaian, dia tak boleh larut. So, dia macam half-half. Okey, dia macam tak tentu. Dia suka sini, dia suka sini. Dia tak tentu. Okay. So, ciri-ciri dia pun separuh-separuh. Okay. So, kita tengok ciri-ciri dia. Okay. Sama, tersebar secara sekata. Okay. Dia nampak macam larutan. Tapi dia ada warna. Okay. Lagi, dia tiada sedimen. Okay. Dia tak ada mendakan. Okay. Tak ada mendakan. Okay. Sama dengan ni, dia homogen. Warna semua sama. Okay. Dia tak akan mendak. Okey, lagi zarah kecil tersebar secara sekata. Okey, dia lebih besar daripada larutan tapi dia lebih kecil daripada ampaian. Nampak tak dia setengah-setengah. Okey, legap dan keruh. Ini legap legap Okey, legap dan keruh. Tadi dia halang cahaya. Ampaian langsung cahaya tak boleh lalu. Tapi ini cahaya berselerak. Apa maksud berselerak? Berselerak maksudnya cahaya jalan macam ni. Berselerak dia Okay, dia berselerak macam kita kata scattered dalam bahasa Inggeris. Okay, dalam bahasa Cina kita sebut fensan. Okay, berselerak. Okay, berselerak. Okay, cahaya boleh lalu tapi berselerak. Ini okay, dalam ampaian tak boleh. Dalam larutan boleh. Dia half-half. Okay, separuh-separuh. Okay, so ini sudah blok kertas turas. Okay, dia boleh lalu. Okay, boleh melalui. Okay, boleh melalui. So, dia tak ada mendakan tak ada sisa. Okay, kamu tak boleh filter dia. Okay, so contoh ada apa? Susu. Okay, mayonis. Okay, jelly. Okay, susu ni. Okay, macam mana kamu tahu itu adalah ampaian? Okay, sangat senang. Jika lain kali kamu makan ubat, dia akan tulis sila goncang sebelum guna. Please shake well before use. Maksudnya ini adalah ampaian. Kamu kena goncang dia
Sebab kalau tak goncang, sini semua ubat. Sini tak ada ubat. Kamu kena goncang. Okey, tapi untuk koloid, kamu tak payah goncang. Kamu minum susu, tak payah goncang susu. Sebab susu dia sudah homogen. Dia takkan mendak dekat bawah. Tapi cahaya dia tak boleh lalu susu. So dia half-half. Nampak? Okay, dia macam larutan tapi dia macam ampaian juga. So half-half. Okay, boleh ya? Harap semua faham ya. Okay, seterusnya kita tengok ketelarutan. Okay, ketelarutan. Apa maksud ketelarutan? Okay, bolehkah garam larut dalam air? Itu maksud ketelarutan. Okay, ketelarutan ialah kuantiti maksimum. Okay, zat telarut yang maksimum yang boleh larut dalam 100 ml pelarut dalam suhu tertentu. Okay, kena jaga ni ya, suhu tertentu. Isi padu pun tentu. Okay, kalau kamu lupa 100 ml, tulis isi padu tentu. Okay, isi padu tertentu. Okay, so sini ada 3 faktor. Macam mana kita nak buatkan sesuatu larut lebih cepat. Okay, larut lebih pantas. Okay, lebih laju. Okay, ada 3 faktor. Okay, yang penyejatan minggu lepas kita ada 4. Sekarang ada 3. Okay, sini ada 3. Okay, so nombor 1, saiz zat larut. Okay, jika saiz dia halus, dia kecil, okay, dia larut lebih cepat. Garam halus larut lebih cepat. Sebab kenapa? Kawasan permukaan lebih besar. Okay, so jika kamu ada garam halus, kamu kacau sedikit, dia sudah larut. Tapi untuk garam kasar, dia susah untuk dia nak larut. Okay, macam konsep kalau kita nak masak ayam. Okay, kalau kita nak masak ayam, ayam yang satu ketul kecil-kecil, dia masak lebih cepat sebab permukaan dia luas. Tapi untuk ayam besar, satu ketul besar, satu ayam saya letak dalam kuali ke apa ke, dia sangat lambat untuk masak. Okay, konsep dia macam tu. Okay, so semakin kecil, semakin laju. Okay, untuk 2 kadar kekacauan. Okay, saya kacau. Okay, kalau semakin laju saya kacau, semakin cepat dia larut. Okay, macam kita bancur teh ais, okay, bancur kopi. Dekat mamak kamu mendengar dia macam tu. Sebab dia nak lajukan dia larut. Okay, so kacau membuat zarah telarut bergerak lebih pantas. Kalau kamu gerak pantas, dia gerak lebih pantas. Okay, dia akan mengisi ruang antara mereka lebih cepat. Okay, dia akan isi ruang, maksudnya dia larut lah. Okay, so suhu pelarut sama konsep. Okay, so sini air sejuk, sini air panas. Okay, so suhu semakin tinggi, dia bergerak lebih cepat. Okay, mengisi ruang antara mereka lebih cepat. Nampak tak? Sama. Konsep sama. Okay, tiga-tiga ni sangat senang. Okay, jika kamu nak buat Milo yang sangat sedap, nombor 1, sebuk kena halus. Okay, sebuk kena halus. Tak boleh satu ketul besar ya, kena halus. Nombor 2, kamu kena kacau cepat. Nombor 3, kamu kena guna air panas. Itu saja, 3. Okay, sangat senang. Okay, air sebagai pelarut semesta. Sini sudah tak tahu kenapa. Okay, pelarut semesta. Apa maksud semesta? Universal. Semua benda dia boleh larut. Okay, air ni sangat bagus sebab semua benda dia boleh larut. Okay, kita tengok kepentingan air. Okay, kenapa air sangat penting? Nombor 1, makanan tercemar dan bahan kumuh larut dalam air diangkut di sekeliling badan kita. Macam kamu pergi kencing, kencing dia air. Air ni dia bawa benda sampah dalam kamu punya badan. Okay, benda kamu tak nak dalam sampah tu, air kencing kamu akan larutkan dia, lepas tu bawa keluar untuk dibuang. Okay, so badan kamu akan jadi bersih. Okay, boleh? Faham ya? Okay, nombor 2, untuk tumbuh-tumbuhan, mineral dari tanah mesti dilarutkan di dalam air sebelum akar dapat menyerapnya. Okay, kalau kamu letak baja, tahu tak baja? Fertilizer, kamu letak baja, kalau kamu tak siram air, tumbuhan tak boleh serap. Okay, sebab dia pepejal, dia tak boleh serap. Kamu kena larutkan dengan air dulu. Okay, sebab itulah kalau kamu letak baja, kamu kena siram. Okay, so untuk 3, air digunakan untuk melarutkan ejen pembersih macam sabun. Okay, kalau kamu tak ada air, kamu tak boleh mandi sebab sabun tak boleh larut kalau tak ada air. Okay, nombor 4, melarutkan racun perosak dalam air. Okay, ni tak penting sangat. Okay, ubat
sediakan ubat, okey, kita larutkan ubat dalam air. Okey, itu saja, senang. Okey, kita tengok pelarut organik. Okey, jika air tak boleh larut, kita kena guna air pelarut organik. Okey, pelarut organik ni biasanya dia sangat busuk. Okey, biasanya dia sangat busuk. Tak best, tak senang kita kalau kita hidu dia. Okey, so dia mudah meruap. Okey, maksudnya apa? Dia mudah menyejat. Okey, cepat dia hilang. Okey, kita tengok contoh. Nombor 1, alkohol. Tahu tak apa tu alkohol? Bukan yang untuk minum ya, yang kita guna untuk cuci benda ya. Okey, iodine ni alkohol ni dia sangat bagus sebab kenapa? Kalau kamu koyakkan price tag ni, kalau sini ada price tag, okey, ada stiker harga, okey, kamu koyak, ada gam kan? Ada glue. Okey, so buat macam mana? Okey, kamu boleh guna kuku, okey, korek macam ni. Ini yang cara bodoh. Kalau kamu nak smart, kamu beli alkohol dekat farmasi, okay, 70% tu, okay, kamu guna tisu, kamu lap saja, dia akan hilang. Okay, sebab kenapa? Sebab air tak boleh cuci. Sebab air tak boleh larutkan gam itu. Tapi alkohol, dia boleh larutkan gam. Okay. So, alkohol bagus sebab dia boleh bunuh bakteria. Sebab itu kita guna hand sanitizer. Okay, atau kalau kamu pergi suntik, dia akan letak alkohol, lepas tu dia suntik. Okay, sebab kenapa? Dia boleh bunuh kuman, boleh bunuh bakteria. Okay, so sebagai antiseptik, antiseptik maksudnya bunuh bakteria lah. Okay, pembasmian kuman, okay, bunuh kuman. Okay, membuat minyak wangi. Okay, sini tak payah ingat ni Okay, ingat fungsi saja. Okay, tina, tahu tak apa tu tina? Okay, mesti pernah pergi kedai logam, dia ada jual. Okay, so untuk apa? Untuk mencairkan cat. Kalau cat kamu sangat pekat, kamu nak cairkan dia, kamu letak tina. Okay, senang. Okay, menipiskan varnish. Okay, varnish tu cat lah, sama. Okay, acetone. Ini untuk perempuan. Kita guna dalam lacquer kuku. Okay, cat kuku. Okay, warna kuku. Okay, kalau kamu nak tanggalkan warna dia, kamu guna acetone. Okay, penanggal warna kuku. Pergi tanya adik perempuan ke tanya mak, dia tahu. Okay, so ini ether, benzene, chloroform, kerosene, tengok-tengok saja. Okay, tak penting sangat. Benda pelarut organik ni, dia tak penting sangat. Cuma perlu ingat 3 atau 4 contoh sahaja. Okay, boleh? Jangan fokus ini. Okay, yang nak fokus ke telarutan. Dengan jenis larutan. 3 jenis. 3 jenis campuran. Okay, larutan, ampaian dan kolot. Okay, boleh? Itu saja. Kita masuk latihan. Okay, kalau anda masih ingat, minggu lepas banyak benda kita dah lompat, kita dah skip sebab kita belum belajar lagi. Sekarang mesti kamu tahu buat. Okay, so dia tambah 2 sudu tepung. Tepung maksudnya flour yang kamu guna untuk buat roti, untuk buat kek, ke dalam gelas dan kacau. Okay, apakah campuran ini? Ini adalah ampaian. Okay. Boleh tepung larut dalam air? Tak boleh. Okay, tak boleh. Okay, pergi cuba. Okay. Macam mana saya tahu? Sebab campuran kelihatan keruh. Sangat kotor. Putih semua, keruh. Terangkan mengapa? Sebab zarah, okay, zarah partikel. Okay, zarah tepung. Okay, tidak boleh larut dalam air. Okay, satu markah saja. Okay, tandakan betul atau salah. Okay, zarah terampai larut dalam cecair. Boleh dia larut? Tak boleh. Okay, zarah terampai boleh dilihat oleh mata kasar? Boleh. Okay, kita boleh tengok sebab dia besar. Okay, macam tepung dia besar. Okay, kalau kamu goyangkan pasir, kamu boleh nampak pasir. Sebab pasir dia besar. Okay, so zarah-zarah terampai termendak apabila ditinggalkan untuk sementara waktu. Betul, dia akan mendap. Dia akan turun ke bawah. Macam kamu punya Milo. Kamu kena kacau sebelum kamu minum. Kan? Okay, so ini mesti kamu tahu buat lah. Okay, larutan pekat. Apa maksud larutan pekat? Okay, rasanya ini. Suatu larutan mengandungi sejumlah besar zat terlarut. Okay, besar. Okay, apa maksud larutan? Larutan rasanya ini. Okay, campuran yang homogen. Okay, sama warna. Yang terbentuk apabila suatu bahan larut
dalam satu bahan lain. Okay, zat terlarut, garam. Apa maksud zat terlarut? Dia adalah suatu bahan, okay, yang larut dalam bahan lain, okay, macam garam. Okay, larutan tepu, tepu maksudnya penuh. Okay, jawapan ini, suatu larutan yang mengandungi jumlah maksimum, tak boleh tambah lagi, dia sudah penuh. Okay, apa maksud ampaian? Okay, ampaian maksudnya ini, suatu campuran yang tidak homogen, warna tak sama, mengandungi bahan-bahan yang tak terlarut. Okay, so untuk pelarut, okay, suatu bahan yang melarutkan bahan lain macam air. Okay, untuk larutan cair, okay, suatu larutan yang mengandungi jumlah kecil, dia sangat tak masin. Okay, so B, gariskan jawapan betul. Semakin tinggi, semakin cepat saya kacau, semakin tinggi kadar ketelarutan. Okay, nombor 2, semakin tinggi kadar ketelarutan. Okay, semakin kecil size. Okay, size lebih kecil, lebih halus, lebih cepat dia larut. Okay, semakin tinggi suhu, semakin tinggi kadar ketelarutan. Okay, nombor 12, pastikan campuran berikut adalah larutan, ampaian atau koloid. Okay, ini warna. Okay, poster warna. Okay, warna poster yang kamu guna untuk kelas seni ni, ini adalah koloid. Sebab kenapa koloid? Sebab dia cahaya tak boleh lalu. Nampak? Cahaya tak boleh lalu. Tapi dia takkan mendap. Kamu tak payah goncang atau goyang dia. Okay, tak perlu. Dia akan kekal warna merah. Okay, untuk orange, jus orange, ini adalah ampaian. Sebab jus orange kalau kamu tak kacau, yang buah dia akan dekat dalam. Okay, pernah minum jus orange, dia ada macam biji-biji dekat dalam kan, biji-biji orange. Okay, so kamu kena kacau. Okay, so ni krim pencukur. Okay, krim pisau cukur, ini adalah koloid. Okay, sebab dia putih, cahaya tak boleh lalu, tapi dia tak perlu goncang. Okay, air gula, ini adalah larutan. Okay, harap semua faham Okay, sos salad ni apa? Sos salad ni koloid. Okay, tak perlu goncang. Okay, dia macam mayonis, sama. Okay, jus apple, ini adalah larutan. Okay, sebab dalam tu gula. Darah, ampaian. Karbon dioksida dalam air, ini rasanya larutan. Okay, campuran air dan kapur, ini mesti ampaian. Okay, susu, koloid. Cuka, larutan. Okay, rasanya macam ni lah. Okay, so seterusnya, Alia menjalankan penyiasatan untuk mengkaji jenis larutan yang terbentuk apabila zat terlarut larut di dalam pelarut. Dia mendapati 3 sudu garam menghasilkan larutan tepu. Maksudnya 3 sudu ialah maksimum. Okay, ini sudah maksimum dalam 50 ml air. Okay, 3 sudu maksimum. Kamu letak 4 sampai 10 pun dia takkan larut, dia sudah maksimum. Okay, lukiskan zarah air garam dihasilkan apabila 1 sudu. 1 sudu, kamu akan nampak air macam ni. Okay, ada benda dekat sini? Tak ada, sebab semua larut. Ini adalah larutan cair. Okay, sebab 1 saja. Maksimum dia 3. So, dia tambah 1, dia boleh larut semua. Okay, kalau saya tambah 5. Kalau saya tambah 5, kamu akan nampak sini. Dia akan mendap dekat bawah. Sebab dia sudah maksimum. Dia sudah tak boleh larut dah. Okay, sudah maksimum. Okay, so D. Adakah pemanasan air meningkatkan kadar ketelarutan? Ya. Okay, berikan penjelasan anda. Semakin panas sebab semakin cepat dia larut. Macam kamu bancur Milo. Okay, sebab zarah bergerak lebih laju dan mengisi ruang kosong. Okay, dia akan isi ruang kosong, dia akan larut. Okay, Mary menambah 2 sudu garam ke dalam 50 cm di bawah bikar A. Okay, ini dia letak garam. Okay, sini dia letak kapur. So ini adalah larutan. Ini kapur boleh larut? Tak boleh. So yang tak boleh kita sebut ampaian. Okay, berdiri selama 10 minit. Apa perubahan jika ada diperhatikan dalam A dan B? Okay, A. Okay, larut. Jangan tulis larutan. Okay, campuran. Lut sinar. Okay, lut sinar maksudnya cahaya boleh lalu.
BKB campuran. Yang kotor kita sebut, jangan tulis kotor, kita sebut keruh. Okay, so B. Mary berfikir bahawa B adalah ampaian. Nyatakan satu ujian harus dilakukan. Selain membiarkan campuran termendak. Dia tak nak kamu tunggu dia mendak. Kamu kena buat satu test untuk macam mana kamu tahu adalah ampaian. Okay. Gunakan lampu suluh. Tahu tak apa tu lampu suluh? Torchlight. Okay, torchlight. Macam kamu punya phone punya flash. Okay, gunakan lampu suluh. Okay, jika cahaya tidak dapat melalui BKB, ia adalah ampaian. Okay, jika cahaya boleh lalu, dia larutan. Kalau tak boleh, ampaian. Okay, so C. Anda dikehendaki membezakan dua bahan yang tidak diketahui di tutup mata. Sekarang saya tutup mata. Sekarang saya letak dua jenis campuran. Anda diberitahui bahawa kedua-dua bahan adalah campuran. Okay, sekarang dua-dua adalah campuran. Okay, tapi kamu tak tahu dia larutan ke, ampaian ke, koloid. Okay, apakah soalan yang anda tanya untuk mengenal pasti? Nombor 1. Okay, bolehkah cahaya melaluinya? Kalau boleh, dia adalah larutan. Lagi, apa boleh kamu tanya? Okay, adakah mendakan dihasilkan apabila ditinggalkan? Okay, jika saya tinggalkan dia 1 jam, adakah mendakan? Jika ada, dia adalah ampaian. Okay, apa lagi kamu boleh tanya? Adakah campuran tersebut homogen atau heterogen? Okay, homogen maksudnya sama warna, heterogen maksudnya tak sama warna. Okay, 14. Okay, bandingkan 3 jenis campuran larutan, ampaian, koloid. Okay, sini larutan, sini ampaian, sini koloid. Okay, so ciri-ciri dia sini sudah bagi. Okay, untuk A sampai F dah bagi, tapi G, H, I, J, K, L dia tak bagi. Okay, kita tengok G. Apakah G? G untuk larutan saja. Sini ada 6. Apakah yang untuk larutan? Okay, rasanya jawapan ialah ini. Okay, saya tulis G sini. Okay, tidak diasingkan dengan kertas turas. Sebab larutan garam, kamu tak boleh turas dengan kertas turas. Okay, apa lagi? Okay, untuk H ni, apa yang sama untuk larutan dan koloid? Ini dapat diasingkan. Sini ada salah sikit je. Dapat diasingkan. Tidak menyebarkan cahaya. Okay, menyerak. Tidak menyebarkan cahaya. Tidak menyerakkan cahaya. Okay. Menyerakkan cahaya ni siapa? Confirm ini adalah I. Okay, sebab ini untuk koloid saja. Okay, siapa yang tidak menyerakkan cahaya? Okay, menyerak ya. Okay, siapa yang tidak menyerakkan cahaya? Rasanya ini G. Okay, bukan ini. Okay, lagi mana? Diasingkan dengan kertas turas. Ni tak pasti. Saiz zarah terbesar. Apa yang kamu lihat? Ini mesti K atau L. Okay, K dengan L boleh soksang, tak apa. Okay, dapat diasingkan dengan kertas turas. Rasanya sini ada ulang lah. Okay, tak pasti. Okay, diasingkan dengan kertas turas. Ini K atau L. Okay, ini ada salah sikit. Okay, dua-dua ni ada salah sikit. Okay, dia sudah ulang.
Okey, tak apa. Kita lompat saja. Okey, berikan satu contoh larutan, ampaian dan koloid. Okey, larutan air garam, ampaian air pasir, okey, koloid susu. Okey, itu saja. Okey, soalan sangat panjang. Saya stop sini, saya henti sini. Tinggal 3 soalan saja. Okey, kamu boleh habiskan. Okey, so saya akan bagi jawapan, jangan risau. Okey, untuk sampai sini sahaja untuk hari ini. Sila fahamkan bahagian ini, sebab bahagian ini paling suka tanya dalam exam, dalam peperiksaan. Untuk minggu depan kita belajar yang senang. Kita akan belajar penulenan air, macam mana kita nak bersihkan air. Part ini tak penting sangat. Ini sangat penting, sangat senang tapi sangat suka tanya. Itu saja dari saya untuk minggu ini. Harap semua boleh faham. Kita jumpa lagi minggu depan. Bye.